Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and welcome back to Zaf channel guys. Kembali lagi kita dalam malam puaka. Pertama sekali Zaf ingin ucapkan terima kasih kepada semua geng puaka yang setelah sekian lama menyokong Zaf channel sehingga ke tahap sekarang. Dan kepada geng-geng puaka yang baru lagi jumpa Zaf channel, Zaf ucapkan selamat datang. Dan kalau korang sudi, apa salahnya terlebih dahulu korang tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali Zaf upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Asap apa ni? Zaf bakal kemenyan ke? Bukan kemenyan. Inilah yang dipanggil bukor. Bukor. Wangi-wangian. Yang kalau korang pergi beli kebab dekat kedai Arab ke kan, korang masuk kedai Arab yang jual kapet ke, jual perfume ke, mesti ada asap-asap macam ni. Selain daripada kita melakukan amalan sunnah berwangi-wangian dekat dalam bilik, bukor ni banyak jugalah khasiat-khasiat dia. Boleh menghalau makhluk-makhluk halus, boleh menghalau nyamuk, lepas tu boleh menggantikan aroma-aroma, bau-bau yang tidak sedap dalam bilik. Bakar benda ni, dia macam fogging sikit. Jadi tak nak lengah masa lah, kita pun dah bakar asap ni kan. Tapi ingat, ini hanyalah orang cakap apa tu, ala ikhtiar sahaja. Segala apa yang berlaku, baik ke buruk, kita kena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah sahaja. So tak nak lengah masa, kita teruskan pada malam ni kisah-kisah yang menarik, keseraman level pisang macam biasa dalam malam puaka. Roll the intro guys. Kisah yang pertama berlaku pada satu petang lewat tahun 2007, sehari sebelum umat Islam menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri. Nasir yang bertugas sebagai seorang pemandu van jenazah perlu menghantar seorang jenazah wanita ke kampung halaman dia yang terletak dekat daerah Bacok, Kelantan. Jenazah tersebut pada masa tu sedang diuruskan oleh pihak hospital Kota Tinggi Johor. Kiranya daripada Johor, Nasir ni kena memandu hantar jenazah tu pergi ke Kelantan, jauh weh. Dan sebagai seorang pemandu dan pengurus jenazah di Pejabat Agama Daerah Kota Tinggi Johor, telah menjadi tanggungjawab Nasir untuk menguruskan segala apa sahaja yang diarahkan oleh pihak pengurusan. Tanpa berlengah, Nasir terus bergegas ke hospital sambil memandu van dia untuk mengambil jenazah tersebut. Tiba je dekat hospital, Nasir melihat jenazah sudah pun siap dimandikan dan dikapankan. Alhamdulillah, lagi mudahlah kerja Nasir. Hanya menunggu Nasir membawa jenazah tu untuk pulang ke Kelantan je pada masa tu. Dan ketika proses mengambil jenazah, Nasir sempat berbual dengan beberapa orang rakan arwah yang turut hadir untuk melihat arwah buat kali terakhir. Barulah dia tahu yang arwah meninggal dunia di Mersing, dan arwah meninggal selepas terlibat dalam satu kemalangan kereta bersama suami dia. Arwah ni dah berkahwin rupanya. Allahu Akbar. Waktu tu mereka dalam perjalanan untuk pulang beraya dekat kampung yang terletak dekat Kelantan. Tetapi akibat kemalangan tersebut, arwah meninggal dunia serta-merta di tempat kejadian. Manakala suami kepada arwah dimasukkan ke unit rawatan rapi. Nasib baiklah suami dia selamat. Tak ada pun meninggal dunia. Nasir dimaklumkan yang keluarga arwah tak akan ikut serta Nasir sepanjang perjalanan kerana keluarga arwah semuanya telah bersiap sedia menunggu arwah dekat Kelantan. So tak ada lah diorang ni akan ikut van jenazah ni. Nasir akan memandu seorang diri. Keluarga arwah hanya akan menunggu Nasir dekat balai polis yang terletak dekat kampung diorang, dekat area Bacok, Kelantan.
Mereka buat macam tu supaya dapat jimatkan kos dan masa. Selain tu, tak perlulah nak turun ke Mesing. Takkanlah keluarga dia daripada Kelantan nak pergi ke Mesing. Buang masa. Lebih kurang pukul 6 petang, Nasir pun sorang-sorang, kan, tak ada pun teman ke ataupun adalah kawan-kawan, tak ada. Dia memang bawa seorang je, mula memandu van menuju ke Kelantan. Sepanjang perjalanan, keadaan jalan agak sesak masa tu. Biasalah, ramai anak jati Kelantan yang tinggal dekat Johor, mereka semua nak pulang beraya di kampung masing-masing. Alhamdulillah, walaupun jauh dan keadaan jalan agak sesak pada masa tersebut, Nasir selamat juga tiba di Balai Polis Bacok lebih kurang pukul 3 pagi. Fuish, barai weh, penat doh, kan? Siapa cakap memandu van jenazah ni senang? Ketika dia sampai dekat Kelantan, keluarga arwah sudah pun menunggu Nasir dekat Balai Polis untuk melihat arwah buat kali terakhir sebelum terus dibawa ke tanah perkuburan. Lebih kurang pukul 4 pagi dah pada masa tu, jenazah selamat disemadikan. Orang cakap Nasir ni tak ada rehat. Sampai je terus ke bumi arwah. Selesai je urusan pengebumian, Nasir mula memandu untuk pulang ke Kota Tinggi. Ketika itulah satu kejadian yang agak pelik telah berlaku kepada diri Nasir. Dan apa sebenarnya yang terjadi? Mari Zaf ceritakan kepada korang semua apa kejadian yang dialami oleh Nasir. Selepas selesai segala pengurusan pengubumian jenazah, lebih kurang pukul 4 pagi dah pada masa tu, Nasir bercadang untuk terus balik ke Kota Tinggi Johor. Dia tak nak tinggal kat Kelantan. Dan waktu dia keluar daripada tanah perkuburan, lebih kurang 2 km, Nasir ni memandu keluar meninggalkan tanah perkuburan tersebut. Tiba-tiba Nasir dikejutkan dengan kelibat seseorang yang sedang berdiri di bahu jalan sambil susuk tubuh ni melambai-lambaikan tangan dia. Tanpa berfikir panjang, kaki Nasir terus menekan brek dan van mula bergerak secara perlahan. Melalui lampu van yang terang menyuluh, Nasir terus memerhatikan sesuatu yang agak pelik pada masa tu. Pagi-pagi siapa orang yang melambai-lambai tangan ni? Di tepi jalan berdiri seorang wanita lengkap berbaju kurung, dan tangan wanita ni melambai-lambai seolah-olah meminta Nasir untuk memberhentikan van dia. Tak tahu kenapa, walaupun di tempat asing dan pada waktu tu dah lewat pagi, tapi perasaan takut yang ada dalam diri Nasir langsung tak ada. Dia tak ada rasa takut pun. Nasir fikir kemungkinan wanita tu dalam kesusahan dan perlukan bantuan. Amboi, biasalah tu laki kan. Kesian pula kalau dia tak tolong wanita tu. Come on lah, sebagai seorang pemandu van jenazah yang berhati mulia, nampak pula ada perempuan cantik punya duk melambai-lambai, kenalah mainkan peranan. Tanpa teragak-ragak, Nasir ni pun menekan brek dan van berhenti betul-betul di sebelah wanita tu. Sebaik saja cermin tingkap van diturunkan, wanita tadi mula bersuara. Abang nak ke mana? Soal wanita tu secara perlahan. Nasir pun jawablah, abang nak balik Kota Tinggi. Kenapa dik? Lalu wanita tu pun mengatakan kepada Nasir, Boleh saya tumpang? Tak jauh pun. Depan tu je. Macam tulah gaya wanita tu merayu-rayu dekat Nasir ni. Mengenangkan sebab dah lewat pagi, perjalanan pula masih jauh lagi kan. Dia baru dekat Kelantan ni. Nasir pun mengangguk sambil mempelawa wanita tadi masuk ke dalam van jenazah. Dalam hati Nasir, okeylah juga, sekurang-kurangnya adalah juga teman untuk diajak berbual ke, berborak ke. Walaupun kejap je wanita tu tumpang, tapi tak adalah mengantuk sangat sebab mata Nasir ni dah agak berat dah pada masa tu. So Nasir ni anggap rezeki dia lah. Wanita yang berbaju kurung tu terus masuk dan duduk di kerusi penumpang. Pedal minyak terus ditekan dan van mula bergerak secara perlahan.
Nasir tak pandu laju pun van ni sebab dia risau. Kejap kan kalau dia bawa laju, terlepas pula destinasi yang perempuan ni nak pergi, dah satu kerja, lagilah melambatkan perjalanan dia. Sambil memandu, sesekali Nasir ni menjeling ke arah wanita tu. Wah, dia sempat usah-usah sikit lah. Naklah juga Nasir ni tanya kepada wanita tu, kenapa yang dia berjalan sorang-sorang lewat pagi macam ni? Tak takut ke? Dah lah bahaya jalan sorang-sorang, dalam gelap pula tu, sorang-sorang, tak ada berteman. Punya banyak ayat sorang-sorang aku kan. Suka hatilah. Tapi lidah Nasir ni seperti terkelu dan segala persoalan tu berlalu macam tu je. Dia tak tanya pun perempuan tu, dia tanya dalam hati je. Entah berapa lama lah wanita tu nak tumpang, Nasir pun tak pasti. Dia bawa je van dia tanpa bercakap sepatah pun dengan wanita yang duduk kat sebelah dia. Dan waktu ni, secara tiba-tiba, wanita tadi mula bersuara. Abang, berhenti depan tu ya. Abang janganlah bawa laju. Bila dengar je arahan daripada perempuan ataupun wanita tu, kaki Nasir terus menekan brek dan van berhenti di bahu jalan. Waktu tu juga, Nasir memandang sekeliling mencari rumah yang ada kat kawasan tu. Tapi Nasir ni tak nampak apa-apa pun. Biar ke betul wanita ni? Kenapa yang dia nak berhenti kat sini? Dah lah tak ada cahaya, rumah pun tak ada. Yang Nasir nampak adalah kebun-kebun getah yang ada di kiri dan kanan jalan. Kawasan yang wanita tu minta untuk dia diturunkan memang tak ada apa-apa. Kawasan yang gelap gelita. Dalam hati Nasir, biar ke betul. Tapi tak apa lagi. Pintu van pun dibuka dan wanita tu terus melangkah untuk turun daripada van jenazah. Sebelum pintu van ditutup, wanita tadi memandang tepat ke arah Nasir sambil berkata sesuatu. Dan kata-kata daripada wanita tu telah membuatkan Nasir tergamam dan agak meremang bulu roma dia. Terima kasih abang sebab bawa saya dari Mersing dan hantar saya balik kampung. Abang memang baik. Terima kasih ya bang. Ucap wanita tu jelas di telinga Nasir. Mendengar saja kata-kata daripada wanita tu, Nasir memang terkejut gila. Bulu roma yang ada di seluruh badan Nasir dah mula terpacak dan meremang. Pada masa yang sama, hanya dalam beberapa saat, sebaik saja wanita tu turun daripada van jenazah yang dipandu oleh Nasir, wanita tadi terus gaib daripada pandangan. Nasir ni cubalah juga cari sekeliling van, tapi kelibat wanita tu langsung tak kelihatan. Pada masa tu, Nasir terfikir tentang wanita tadi. Siapakah dia? Bila masa pula Nasir tumpangkan dia daripada Mersing? Sejak daripada Mersing tadi, Nasir memandu van seorang diri je. Yang ada dalam van pun pada masa tu adalah seorang jenazah Belum sempat Nasir habiskan kata-kata dia, baru Nasir tersedar. Sekejap. Jap. Jenazah tadi perempuan. Tu je yang aku bawa. Mana ada orang lain yang naik van ni? Memang tak lah. Biar betul. Takkanlah perempuan tu? Bisik hati Nasir masa tu. Walaupun kejadian tu agak menyeramkan, tapi Nasir ni langsung tak ada sekelumit pun rasa takut dalam hati dia tau. Poyo je. Nak berlagak macho juga Nasir ni. Padahal pada masa tu lutut dia dah bergoyang dah babe. Dah berlaga-laga dah. Punya takut. Tapi bagi diri Nasir, kemungkinan sebab tugas dia yang sering berhadapan dengan mayat membuatkan perasaan takut dia tu hilang. Pada masa yang sama, Nasir mula yakin wanita yang dia tumpangkan tadi merupakan jelmaan kepada jenazah yang dia bawa. Sebab apa dia yakin? Sebab dia tak bawa sesiapa pun sepanjang perjalanan tadi. Memang dia seorang je. Tak mungkinlah wanita tu boleh tumpang dia daripada Mersing. Jenazah wanita yang dia bawa tu pun dah meninggal dunia. Dan meninggal dunia pula disebabkan kemalangan yang terjadi kat Mersing. Lagi satu yang tak logiknya, selepas je wanita tu turun daripada van, tak sampai beberapa saat, kelibat wanita tu terus hilang.
Kalau betul lah dia manusia, mustahil lah boleh gaib sepantas tu, boleh hilang dalam sekelip mata. Dan nak dipendekkan cerita, sampai je Nasir ni dekat kawasan Kota Tinggi Johor, perkara tu Nasir ceritakan kepada beberapa orang ustaz untuk mendapatkan kepastian. Mendengar saja cerita daripada Nasir, ustaz-ustaz ni semua sepakat mengatakan apa yang Nasir jumpa tu kemungkinan korin wanita tersebut. Nasir diberitahu maksud korin dalam bahasa Arab ialah rakan ataupun teman. Korin ni asalnya daripada golongan jin yang mengiringi kelahiran seseorang sehingga ke akhir hayat dia. Pada siapa yang tak tahu, Zah bagi tahu korang apa maksud korin. Korin juga ada yang baik dan ada yang jahat. Apabila seseorang tu mati, rohnya akan ke alam barzah, manakala korin akan terus hidup. Setiap kita mempunyai korin, termasuk para rasul. Begitu juga dengan junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah baginda pernah bersabda yang berbunyi lebih kurang macam ni: tidaklah salah seorang daripada kamu yang lahir ke dunia melainkan dia telah dipertemukan dengan seorang kawan daripada bangsa jin dan seorang lagi kawan daripada kalangan malaikat. Dan para sahabat pun bertanya, adakah engkau juga wahai Rasulullah? Baginda mula menjawab, dan aku pun, akan tetapi Allah menolong aku daripada gangguannya, maka tidaklah ia mendorong aku kecuali kepada kebaikan. Mungkin apa yang Nasir jumpa tu merupakan korin baik wanita tersebut, dan mungkin juga dia muncul dan mengucapkan terima kasih kepada Nasir kerana impian dia sudah pun tertunai. Walaupun sudah mati, hajatnya untuk pulang ke kampung halaman dia tetap terlaksana. Dan Nasir ni telah menjalankan fardu kifayah, satu tanggungjawab yang teramat besar sebagai pengurus jenazah. Ianya merupakan satu pekerjaan yang mulia dan tidak haruslah sesiapa pun takut untuk menjalankan tanggungjawab tu. Sebab kita sebagai umat Islam haruslah kita membantu di antara satu sama lain, terutamanya dalam bab pengurusan jenazah. Dan itulah pengalaman yang dialami oleh Nasir pada tahun 2007, dan itulah perkongsian yang ingin dikongsikan bersama geng puaka semua. Jadi kita tak nak lengah masa, kita nak teruskan dengan kisah yang kedua yang diceritakan oleh Syami. Dan kejadian ni berlaku pada lewat 1970-an dekat kampung dia. Apa yang berlaku pula kepada Syami? Let's go guys. Kita teruskan dengan kisah yang kedua. Zaf ada satu soalan untuk semua geng puaka. Masih ada tak di antara korang yang suka menurun ataupun bermain nombor ekor? Kalau ada, Zaf sarankan geng puaka dengar kisah yang berlaku di kampung Syami pada tahun 1970-an dulu. Masa tu Syami masih lagi berusia belasan tahun. Dia masih ingat satu hari kampung dia heboh dengan cerita Manak Kucing menang nombor ekor. Macam mana pula boleh dapat nama gelaran Manak Kucing? Sebab setiap kali Manak ni fras, tak dapat tikam nombor yang cun ataupun tak dapat first prize, dia akan mengerang macam seekor kucing yang sedang bergaduh. So penduduk kampung terus memberi gelaran kepada Manak ni dengan nama gelaran Manak Kucing. Alright, jom Zaf teruskan dengan kisah seram yang berlaku di kampung Syami. Baik di warung kopi, tepi jalan, malah lepas kenduri tahlil pun, orang kampung duk bercerita. Ianya telah menjadi buah mulut orang kerana jumlah yang dimenangi oleh Manak Kucing bukan sikit-sikit. Memang kau-kaunya sampai cecah puluhan ribu ringgit. Manak Kucing sama macam penduduk kampung yang lain. Bukannya anak orang kaya, anak penoreh getah, hidup pun ala kadar je. Sedangkan Manak ni mempunyai ramai adik-beradik. Bagi mendapatkan duit dengan cara yang mudah, Manak Kucing dan kawan-kawan dia sanggup berjudi nombor ekor. Ketika tu, Manak baru berusia pertengahan 20-an. Selalunya, mereka berjudi
lebih kurang 50 sen, RM1. Nombor yang ditikam pula, diorang ni dapat daripada nombor plate motosikal ataupun kenderaan yang terlibat dalam kemalangan maut. Kadang-kadang tu nombor kad pengenalan pun diorang rembat juga. Ada juga sekali-sekala dapat daripada mimpi. Dan waktu tikam ada masanya mengena. Tapi tak adalah banyak, sikit je lah. Dapatlah dalam ratus-ratus je. Daripada cerita yang Syami dengar, satu hari disebabkan tak puas hati, dapat pun ciput, Manap ni bawa seorang kawan dia yang bernama Ali pergi memuja sebuah busut untuk mendapatkan nombor ekor yang terbaik. Busut tu pula terletak dalam belukar yang agak keras kerana mempunyai penunggu di kawasan sekitar busut tu. Konon-kononnya penduduk kampung percaya dekat kawasan busut tu terletaknya perkampungan bunian. Memang penduduk kampung semua tak berani pergi dekat kawasan tu. Penoreh-penoreh getah selalu terhidu bau masakan dari arah sekitar busut tersebut, seperti macam ada kenduri lah. Dan bukan sekadar bau, bunyi bising seperti majlis keraian, bunyi kompang, bunyi seakan-akan orang bermain muzik tradisional dan berbual pun kadang-kala kedengaran daripada kawasan belukar tersebut. Tapi yang peliknya, penduduk kampung tak nampak sesiapa pun yang ada kat kawasan tu. Manap Kucing dan Ali memuja busut tu setiap kali malam Jumaat. Mereka akan bawa lah kemenyan, colok gaharu, perasapan, siap bawa ayam panggang lagi. Dan turut bersama mereka adalah seorang pawang untuk membantu memanggil penunggu busut tersebut supaya memberikan mereka nombor yang bakal menang hadiah pertama. Apa yang mereka lakukan memang berhasil. Sebab tak lama pun, seminggu kemudian, heboh cerita Manap Kucing dan Ali jadi orang kaya baru. Nombor yang mereka dapat hasil memuja busut menang hadiah pertama. Dan hadiah dia apa? Orang kampung turut cakap yang Manap Kucing dan juga Ali menang RM25,000 setiap seorang. Dan korang boleh bayang tak? Masa tu, era tahun 1970-an, RM25,000 yang diorang menang dah macam RM100,000 dah. Kalau kita convert ke zaman sekarang ni, memang besar, memang mewah lah cerita dia. Selepas menang nombor ekor tu, penduduk kampung semua perasan yang Manap Kucing dan Ali ni mula berubah perwatakan. Mereka dikatakan tiap-tiap hari akan bersarapan dan makan dekat warung. Kalau dekat kampung Syami yang terletak kat Johor, kebiasaannya diorang akan panggil ngeteh lah. Jom lah kita pergi ngeteh kat warung tu. Kalau mereka berdua ni pergi ke warung, semua penduduk kampung yang ada kat situ, diorang akan belanja. Yang lagi dahsyat, Syami pernah juga dengar betapa kayanya Manap Kucing dan Ali ni lepas diorang menang nombor ekor. Nak menunjuk punya pasal, nak tunjuk betapa kayanya diorang, Manap Kucing dan Ali ni sampai sanggup bakar duit RM5. Diorang isi tembakau. Diorang buat duit tu macam rokok daun je. Diorang gulung-gulung, hisap duit RM5, man. Siap pakai duit tau. Level Pablo Escobar punya. Kau ada? Kau boleh menang nombor, hisap rokok pakai duit. Bila penduduk kampung tanya, dah kenapa yang korang berdua hisap rokok pakai duit ni? Manap Kucing ni selamba je cakap, sebab boleh, dek. Wang tu juga digunakan oleh Manap Kucing dan Ali untuk beli motosikal yang besar. Kalau tak silap Syami, motor yang diorang pakai pada era 1970-an tu 250cc. Yelah, pada masa tu motosikal 250cc dah cukup hebat dah. Sebab penduduk kampung yang lain kebanyakannya bawa basikal. Kalau ada pun penduduk kampung yang bawa motosikal jenis Honda Cup yang 50cc je. Tak ada seorang pun yang ada kereta. Kiranya Manap Kucing dan juga Ali ni, diorang je lah yang paling hebat, ada motor besar kan. Penduduk kampung lihat sendiri bagaimana dengan motosikal tu Manap Kucing dan Ali pergi meronda keliling kampung sampaikan diorang sanggup merayau dekat area pekan semata-mata nak menunjuk motosikal yang baru diorang beli. Menurut cerita yang Syami dengar daripada mulut mak ayah dan juga kawan-kawan, pernah beberapa orang kawan tanya dekat Manap Kucing ni, engkau dah bayar ke pengeras yang diminta oleh penunggu busut tu?
Kau jangan main-main, Manap. Setiap benda yang kau buat, dia mesti ada pengeras. Lalu Manap pun jawab lah, benda tu dah lama settle, tak perlu risau lah. Manap ni dah settlekan benda tu seminggu selepas dia menang. Siap Manap kucing hantar lepat yang diminta oleh penunggu busut tu seminggu selepas saja diorang menang nombor ekor hadiah yang pertama. Dia siap cakap kat penduduk kampung, penunggu tu cuma minta kat dia 2 biji lepat pisang je. Simple je, Mat. Penunggu busut nak lepat pisang. Alamak, Manap ni dengan penuh angkuh dia cakap dekat seluruh penduduk kampung yang tanya dia, kalau setakat lepat pisang 2 bungkus, berapa sen sangat? Kalau penunggu busut tu nak 2 lori pun, aku boleh kasih lah kat dia. Tapi aku pelik lah, aku tak pernah sangka pula penunggu busut pun suka makan lepat pisang. Itulah jawapan yang diberikan oleh Manap kepada penduduk-penduduk kampung yang bertanya dekat dia. Bagaimanapun, ayat aku nampak tak? Tak sampai sebulan selepas daripada tu, penduduk kampung mendapat perkabaran yang mengejutkan. Diorang dapat tahu yang Ali ni meninggal dunia. Motosikal yang baru dibelinya bertembung dengan sebuah lori pasir tak jauh daripada Pekan Labis. Dia meninggal di tempat kemalangan dan memang cukup mengerikan. Dikatakan perut dan juga kepala Ali pecah hingga otak dia bersemburan di atas jalan raya. Memang keadaan yang cukup tragis. Lebih mengejutkan diorang, seminggu selepas Ali meninggal dunia, Manap kucing pula dikatakan terbunuh apabila motosikal dia terhumban ke dalam gaung yang tak jauh daripada kawasan hutan di mana terletaknya busut yang dipuja oleh diorang berdua ni untuk mendapatkan nombor ekor. Keadaan tu telah membuatkan penduduk kampung berasa begitu sedih. Pada masa yang sama, apabila penduduk kampung melihat jenazah-jenazah Ali dan juga Manap kucing, mayat diorang ni tak ada langsung kesan luka parah. Tapi yang anehnya, terdapat banyak kesan cakar dan juga lebam di sekitar leher, perut serta belakang badan Manap kucing. Kesan tu adalah sama seperti mana yang terdapat pada mayat Ali. Macam mana pula boleh ada kesan cakaran? Seolah-olah yang mencakar tu datangnya daripada binatang-binatang buas. Memang besar, memang panjang. Dan itu telah menyebabkan penduduk kampung ni mula tertanya-tanya. Diorang tak faham apa kaitan antara kematian Manap kucing dan juga Ali dengan perbuatan mereka yang suka memuja dekat kawasan busut. Tapi selepas daripada tu, tak lama lepas tu lah, barulah penduduk kampung ni dapat tahu. Menurut seorang pawang yang tinggal dekat kampung Syami, pawang tu mengatakan sebenarnya lepat yang diminta oleh penunggu busut bukanlah lepat pisang seperti mana yang difahami oleh Manap kucing dan juga Ali. Diorang sangka kan penunggu busut tu memang suka makan lepat pisang. Setiap hari Manap kucing ni akan bawa lepat pisang kat busut tu. Jadi itu telah menyebabkan penunggu busut tu dia rasa tercabar. Wah, hajar betul. Dia ingat aku ni suka makan lepat pisang tu. Mana ada jin suka makan lepat pisang? Jatuhlah standard. Lepat yang dimaksudkan oleh penunggu busut adalah nyawa manusia. Maksudnya kat sini, apabila nyawa yang sudah dikorbankan kepada syaitan yang merupakan penunggu busut tu, jenazah Manap dan Ali akan dibungkus dalam kain kapan untuk dikebumikan. Jadi pada masa itulah apabila jenazah Ali dan juga Manap kucing ni dikapankan, kan diorang dalam keadaan berbungkus. Dan secara tak langsung jenazah diorang tu berbentuk seperti lepat pisang ataupun lepat lah. Kan lepat kita balut dengan daun apa tu? Daun pisang kan. So itulah yang dimaksudkan oleh penunggu busut. Sebab itulah Manap kucing dan juga Ali ni dia setuju je apabila penunggu busut tu dikatakan nak tolong diorang untuk menjadi kaya. Rupa-rupanya dah berlaku perselisihan faham. Manap kucing dan juga Ali tidak pernah sangka
sebaik saja diorang menang nombor ekor, nyawa diorang lah yang bakal menjadi cagaran. Dan menurut Syami, selepas kejadian yang sungguh menakutkan, kawasan tu pun telah pun diratakan untuk dijadikan kawasan perumahan, dan penduduk-penduduk kampung ataupun kawan-kawan manak kucing yang masih lagi bermain nombor ekor dah tak berani dah nak bermain nombor ekor ataupun pergi menurun nombor, sebab diorang takut kalau diorang yang bakal menjadi lepat yang seterusnya. Jadi itulah dua perkongsian kisah seram pada malam ni. Macam biasa, ambil segala pengajaran dan juga iktibar daripada kisah-kisah seram yang Zaf sampaikan. Dan kalau korang suka, jangan lupa tekan button subscribe tu. Ramai di antara geng puaka yang tak tekan button subscribe. Hey, benda free je pun. Tolonglah sikit. Dah tekan button subscribe, tekanlah button like dan juga bell notification supaya setiap kali Zaf upload video baru, korang akan dapat tahu guys. InsyaAllah kita jumpa lagi dah malam puaka yang akan datang. Oh, sebelum Zaf terlupa, kepada haters macam biasalah, korang boleh tinggalkan komen korang dekat bawah. Dan kalau korang nak, korang tekan je button dislike tu. Tak ada hal punya. Sebab bagi diri Zaf, korang semua yang mana membenci Zaf sebenarnya, korang teramat mengharapkan kasih sayang daripada Zaf. Amboi. So insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy guys. Hihi. Bye bye.